Selamat sejahtera pelajar-pelajar. Cikgu harap pelajar-pelajar semua sihat dan bermotivasi untuk terus mencapai matlamat dalam pelajaran. Nama cikgu, Cikgu Fazlinah binti Razali. Cikgu mengajar di SMK Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk 12.0 Perniagaan Antarabangsa yang merangkumi subtopik 12.1 Skop Perniagaan Antarabangsa. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, mentakrif maksud perniagaan antarabangsa. Kedua, menjelaskan kepentingan perniagaan antarabangsa dalam ekonomi merangkumi tukaran asing, pasaran luas, guna tenaga, pemindahan teknologi. Ketiga, menjelaskan tahap perniagaan antarabangsa termasuk domestik, antarabangsa, multinasional dan global. Keempat, menjelaskan strategi memasuki perniagaan antarabangsa termasuk import, ekspor, kontrak pengeluaran, pelesenan, franchise, usaha sama, subsidiari dan operasi serah kunci. Dan yang kelima, mentakrifkan konsep-konsep penting dalam perniagaan antarabangsa. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, mari sama-sama kita saksikan paparan gambar yang telah cikgu sediakan. Jom. Setelah menonton paparan gambar tadi, bolehkah pelajar-pelajar nyatakan apa yang anda boleh tafsirkan dan kaitkan daripada paparan gambar tersebut dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Ya, syarikat Malindo A merupakan contoh salah sebuah syarikat yang telah mengembangkan perniagaannya sehingga memasuki peringkat perniagaan antarabangsa. Definisi perniagaan antarabangsa iaitu perniagaan yang melibatkan dua pihak atau pelbagai pihak antara sesebuah negara dengan negara lain dan dijalankan melangkaui sempadan geografi dan politik sesebuah negara untuk mencapai objektif individu atau organisasi. Pelajar-pelajar, cuba fikirkan sejenak mengapakah perniagaan antarabangsa penting dalam ekonomi kepada sesebuah negara? Ya, pelajar-pelajar, kepentingan perniagaan antarabangsa dalam ekonomi kepada sesebuah negara iaitu: pertama, tukaran wang asing. Aktiviti ekspor akan membawa masuk tukaran wang asing dalam negara dan menambahkan pendapatan negara. Kedua, pasaran luas. Lebihan keluaran yang terdapat dalam sesebuah negara boleh dipasarkan ke negara luar dan memberi peluang kepada sesebuah syarikat untuk terus berkembang. Pelajar-pelajar sekalian, selain itu, perniagaan antarabangsa penting untuk guna tenaga. Perniagaan antarabangsa seperti ekspor, import, pelesenan dan lain-lain memerlukan pekerja dan ini seterusnya dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk negara. Dan keempat, pemindahan teknologi. Teknologi dan kepakaran negara luar dipindahkan ke dalam sesebuah negara. Tenaga kerja tempatan perlu dilatih untuk mengendalikan peralatan. Proses ini memindahkan teknologi ke negara yang menggunakan peralatan tersebut. Contoh, kepakaran teknologi Jepun, robot dibawa masuk ke Malaysia. Baiklah pelajar-pelajar, kita telah pun selesai membincangkan 4 kepentingan perniagaan antarabangsa. Seterusnya, mari kita bincangkan pula tahap perniagaan antarabangsa. Jom kita bincangkan sama-sama. Tahap perniagaan antarabangsa iaitu pertama, domestik. Perniagaan yang beroperasi di dalam sesebuah negara. Pengeluaran dan pemasaran adalah untuk pasaran tempatan di negara tersebut sahaja.
dan melibatkan mata wang tempatan. Tahap yang kedua iaitu antarabangsa. Antarabangsa merupakan perniagaan yang melibatkan dua pihak atau pelbagai pihak antara sesebuah negara dengan negara lain menggunakan keupayaan semasa untuk berkembang di pasaran luar. Di peringkat ini, ekspor meningkat dan persaingan dikendalikan sendiri bagi setiap negara dan melibatkan pertukaran mata wang asing. Tahap ketiga, multinasional. Beberapa subsidiari beroperasi sebagai entiti tersendiri di pelbagai negara. Syarikat mempunyai pemasaran dan pengeluaran di beberapa negara. Lebih daripada 25% hasil jualan syarikat adalah daripada negara luar. Contoh, Maybank, Samsung dan Air-Asia. Dan keempat, global. Global melihat dunia sebagai pasaran tunggal. Operasi dikawal oleh ibu pejabat korporat dan pemilikan, kawalan serta pengurusan peringkat atasan terdiri melibatkan kaki tangan beberapa negara. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu harap pelajar semua boleh mengikuti tajuk pembelajaran kita pada setakat ini. Bolehkah para pelajar senaraikan strategi memasuki perniagaan antarabangsa yang pelajar tahu? Berapakah strategi dalam memasuki perniagaan antarabangsa? Betul pelajar-pelajar, ada 8 strategi dalam memasuki perniagaan antarabangsa. Mungkin yang biasa pelajar-pelajar dengar seperti strategi import dan ekspor. Baiklah, para pelajar, mari kita bincangkan bersama-sama tentang 8 strategi dalam memasuki perniagaan antarabangsa. Pertama, import. Import merupakan sebarang aktiviti perniagaan yang membabitkan pembelian produk atau perkhidmatan dari negara luar. Negara yang mengalami kekurangan sesuatu jenis produk atau perkhidmatan membeli daripada negara luar dilakukan untuk tujuan pempelbagaian produk untuk memenuhi citarasa pengguna. Bolehkah pelajar memberikan satu contoh mudah strategi import? Contoh strategi import seperti Mercedes-Benz yang diimport dari negara Jerman. Kedua, ekspor. Ekspor merupakan penjualan barang atau perkhidmatan yang dihasilkan dalam negara ke negara asing tanpa membina kilang atau kemudahan di negara tersebut. Dilakukan apabila keluaran berlebihan. Boleh dilakukan penjualan secara langsung kepada pelanggan di luar negara atau melantik ejen jualan atau wakil jualan dalam urusan dan memberi komisen atas jualan tersebut. Kaedah yang paling kurang risiko dalam percubaan memasuki pasaran negara lain melibatkan penerimaan atau pengaliran wang masuk ke dalam negara dan berlaku lebihan dalam imbangan pembayaran. Pelajar-pelajar, kita teruskan lagi dengan strategi ketiga iaitu kontrak pengeluaran. Kontrak pengeluaran memberi kebenaran kepada individu atau syarikat lain untuk mengeluarkan sesuatu produk siap, komponen alat atau produk separuh siap mengikut spesifikasi. Pengeluaran ini berdasarkan perjanjian antara syarikat pemberi kontrak dengan syarikat pengeluar di mana produk akan diimport ke negara pemberi kontrak untuk dijual ataupun dijadikan produk siap. Syarikat penerima kontrak akan menggunakan paten, tanda niaga, label atau jenama, proses pengeluaran daripada syarikat pemberi kontrak untuk membuat atau mengeluarkan sesuatu produk. Syarikat tempatan yang mengamalkan strategi ini mempunyai kedudukan yang kukuh dalam pasaran tempatan dan menjalankan pengeluaran di kilang sendiri. Bolehkah pelajar-pelajar memberikan contoh syarikat yang mengamalkan strategi ini?
Bagus pelajar-pelajar, salah satu contoh seperti syarikat Nike yang lebih memfokuskan segala usaha syarikat dalam pemasaran produk dan telah mengikat kontrak dengan beberapa kilang sekitar Asia Tenggara untuk mengeluarkan kasut dan pakaian sukan syarikat. Baiklah, kita akan teruskan dengan strategi keempat, iaitu pelesenan. Pelesenan merupakan satu perjanjian antara pemegang lesen dengan penerima lesen bagi membolehkan penerima lesen berhak terhadap proses pengeluaran, cap dagang, paten kepunyaan pemegang lesen. Penerima lesen akan memberi royalti atau yuran kepada pemegang lesen. Tumpuan adalah organisasi perkilangan. Dan penerima lesen mencari sumber modal untuk menjalankan pengeluaran di negaranya tanpa bantuan daripada pemegang lesen. Kelima, franchise. Franchise merupakan satu bentuk perniagaan di mana franchisor memberi kebenaran, hak atau keistimewaan seperti nama perniagaan dan cop dagangan kepada seseorang individu atau syarikat tertentu, franchisee, untuk menjalankan perniagaan mengikut peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh franchisor. Franchisee membayar royalti atau yuran tertentu kepada syarikat induk dan franchisor menawarkan berbagai bantuan kepada franchisee. Keenam, usaha sama. Usaha sama merupakan dua atau lebih perniagaan bersetuju untuk bergabung bagi sama-sama menembusi pasaran antarabangsa atau membentuk entiti perniagaan baharu. Gabungan beberapa syarikat antarabangsa dengan syarikat luar yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan rakan kongsi tentang persaingan, budaya dan sistem politik. Syarikat yang akan bergabung akan berkongsi bersama modal, risiko, kepakaran dan untung diagihkan berdasarkan jumlah modal yang dilaburkan. Pelajar-pelajar, strategi yang ketujuh iaitu subsidiary. Subsidiary merupakan anak syarikat tempatan yang dikawal sepenuhnya atau sebahagian iaitu dimiliki oleh syarikat induk melalui pemegangan ekuiti melebihi 50% dalam syarikat subsidiary. Melalui pelaburan langsung Greenfield Ventures bagi syarikat baharu, startup operations atau melalui pembelian ekuiti bagi syarikat sedia ada. Syarikat tempatan yang membuat pelaburan langsung dari segi modal dan tenaga kerja dengan membuka cawangan di luar negara atau membeli kemudahan daripada syarikat asing dikenali sebagai subsidiari milikan penuh. Syarikat induk mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap operasi dan perjalanan syarikat subsidiari. Syarikat induk dan anaknya merupakan entiti yang berlainan kerana berdepan dengan prosiding undang-undang, cukai dan cabaran yang berbeza. Dan yang ke-8, operasi serah kunci. Operasi serah kunci merupakan sebuah syarikat mereka bentuk, membina dan menyiapkan sesuatu kemudahan di negara asing di samping melatih pekerja negara itu untuk mengambil alih operasi kemudahan yang dibina. Projek yang telah siap untuk beroperasi diserahkan kepada pembeli. Contoh, kilang jana kuasa nuklear, lapangan terbang dan pelantar minyak. Kita sudah pun selesai membincangkan 8 strategi dalam memasuki perniagaan antarabangsa. Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan cukup jelas untuk membantu pelajar-pelajar menguasai kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah pelajar-pelajar, yang terakhir mari kita bincangkan subtopik konsep-konsep penting dalam perniagaan antarabangsa.
Ada 7 konsep penting dalam perniagaan antarabangsa. Pertama, dunia tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan merupakan pergerakan dan perkembangan sesebuah perniagaan merentasi sempadan negara. Blok perdagangan bebas ditubuhkan bagi membebaskan negara terbabit daripada belenggu yang diwujudkan oleh sempadan politik terhadap perdagangan antarabangsa. Tanpa sebarang tarif atau sekatan lain, contoh Kesatuan Eropah EU dan Kesatuan Perdagangan Bebas Amerika Utara NAFTA. Kedua, pasaran menimbul emerging market. Pasaran menimbul merupakan pasaran baharu yang muncul ekoran peningkatan kuasa beli pengguna dalam pasaran tersebut. Usaha dan tindakan yang diambil oleh sesebuah negara untuk mengubah dan meningkatkan taraf ekonomi di negara itu supaya setanding dengan negara membangun yang lain melalui pembukaan pasarannya kepada pelabur antarabangsa. Ketiga, Selatan-Selatan. Selatan-Selatan merujuk kepada kerjasama antara negara-negara yang sedang membangun. Negara-negara ini bersepakat mengatasi masalah harga bahan mentah, membaiki keadaan ekonomi dan memecahkan monopoli peluang perniagaan negara maju. Keempat, globalisasi. Globalisasi merupakan satu proses di mana ekonomi dunia bergerak ke arah menjadi satu ekonomi yang saling bergantung, iaitu tidak terasing lagi. Oleh itu, produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesuatu negara itu dapat dipasarkan secara menyeluruh melampaui sempadan geografi dan budaya di seluruh dunia. Kelima, lokalisasi. Lokalisasi merupakan proses mengubah suai fungsi tertentu seperti bahasa, budaya, politik dan undang-undang mengikut perubahan citarasa pasaran ia beroperasi. Keenam, nasionalisasi. Nasionalisasi merujuk kepada tindakan sesebuah kerajaan mengambil alih pemilikan sesebuah firma asing dan menjadikan firma tersebut sebagai milik negara. Ia boleh dilakukan melalui 2 kaedah, iaitu yang pertama, expropriation, iaitu pengambil alihan firma asing dilakukan dengan pemberian pampasan, dan yang kedua, confiscation, iaitu pengambil alihan firma asing dijalankan tanpa sebarang pampasan. Dan yang ketujuh, penswastaan. Penswastaan merupakan satu proses pemindahan daripada sektor awam kepada sektor swasta di mana bukan lagi hak milik kerajaan. Baiklah, sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu telah sediakan soalan perbincangan untuk dibincangkan. Sila lihat soalan pada skrin. Pelajar-pelajar boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru dan rakan-rakan di sekolah nanti. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dapat semuanya kan? Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!